Detik 12 malam kembali menyelongkar, mencari cerita-cerita misteri dan menyeramkan tanpa mengira apa jua situasi dan keadaannya. Lokasi yang dipilih kali ini adalah kawasan eksklusif yang sangat terkenal dengan perumahan elit. Namun begitu, ada kisah yang ingin kita bongkar. Ikut rapat. Jahesh, terima kasih bersama Detik 12 Malam. Sama. Okey, boleh kongsikan sedikit dah berapa lama Jahesh berkecimpung dalam dunia paranormal dan juga pemburuan entiti ni? Saya bermula lebih kurang 5 tahun menyelidik dan merungkai tentang alam-alam gaib dan alam-alam misteri inilah. Jadi Jahesh ni untuk apa ni? Apa maksud Jahesh? JH ni maksud dia sebenarnya nama saya. Nama saya Jaimal Hazril. The chapter tu adalah satu babak ataupun satu episod chapter tentang perkongsian saya dalam dunia paranormal ni. Biasanya saya berkongsi pengalaman saya ni di media TikTok, di TikTok dan juga Facebook dan juga YouTube. Okey, Jahesh, lokasi yang bagaimana menjadi pilihan untuk pemburuan entiti dan juga aktiviti paranormal ni? Biasanya saya lokasi itu bergantung. Biasanya saya akan study dulu lokasi-lokasi yang dikatakan berpuaka, ada misteri, lepas tu selalunya ada hantu lah kan. Saya akan study dulu dia punya faktor-faktor alam besar tempat tu dan saya akan pergilah buat tinjauan bersorangan di situ. So apabila satu tempat tu yang dikatakan oleh masyarakat ataupun penduduk setempat dia hantu, bila saya pergi memang betul cerita dia ataupun memang benar tempat tu memang ada dan nampak, itulah kepuasan yang saya dapat. Okey, untuk lokasi di bangunan tinggal ini, daripada mana JH dapat informasinya? Mulanya daripada viewers, daripada komen viewers waktu saya live di TikTok. Dia memberitahu tempat ni ada seorang orang tua yang misteri, sering masuk waktu senja tapi jarang nampak bila dia keluar. Lepas tu saya macam tertarik dengan komennya. Saya cuba selidik tentang lokasi ni daripada Google. Rupanya tempat ni pernah berlaku tanah runtuh dan ada menyebabkan kematian di sini. So daripada situlah bermulanya Detik ingin tahu tentang lokasi ni. Okey, daripada kajian yang JH buat, apakah latar belakang tempat ni sebelum berlakunya kejadian tanah runtuh dan juga yang kejadian menabur nyawa? Okey, yang saya kaji tempat ni dah ditinggalkan lebih 10 tahun. Okey, akibat tragedi yang menghayati lah, korban 4 orang sewaktu tanah runtuh tu. Dan saya rasa teruja, saya rasa teruja kerana selalunya mengikut pengalaman saya, kalau satu tempat tu kalau ditinggalkan lama, mesti ada jin-jin ataupun syaitan yang duduk di situ. So saya pun ambil keputusan untuk datang ke sini untuk mencari kebenaran ni. Betul ke pakcik yang dikatakan sering masuk waktu petang tu ada di dalam? Sebab dia yang saya terima maklumat tu, dia masuk pada waktu senja. Kalau masuk pada waktu senja, malam, mesti dia ada kat dalam. So, saya ambil keputusan untuk datang pada waktu malam dan membuat live di dalam lokasi ni. Oh, begitu cerita dia. Jadi, tempat masuk orang tua tu dekat kawasan mana? Jom, saya tunjukkan. Oh, boleh tunjuk Okay. Yang besar dan pandang arah sana. Mata dia merah.
Satu orang tua di sini, dia berjalan daripada longkang sini, dia terus masuk ke dalam. Jika daripada turutan sejarah, lokasi ini pernah meragut beberapa nyawa akibat bencana. Rentetan kejadian itu, adakah roh yang terkorban masih berkeliaran? Wujudkah makhluk halus yang mendiami bangunan ditinggalkan? Kita dengarkan ceritanya. Jehesh, Ya. boleh kongsi tak dengan saya? Bagaimana, ada tak penampakan apa yang awak dengar apabila buat penyiasatan ataupun merungkai misteri di kawasan ini? Pertama kali terdengar suara tangisan, seperti tangisan. Dan waktu tu dalam live pun dengar. Ya, Ya, dalam live. Penonton, di sinilah. follower yang melihat live pun dengar juga. Okey, Jehesh, daripada pemerhatian awak lah kan, bunyi tangisan sebegitu, bunyian macam tu, makhluk apa kan yang menghasilkan bunyi macam tu? Dia masa mula-mula yang masa dengar tu, saya pun agak was-was sebab bunyi dia nak kata suara perempuan, tak perempuan. Nak kata suara lelaki pun tak juga. Bukan haiwan, bukan binatang berbisa. Dia punya bunyi itu memang pak, pak, pak. Macam orang berjalan di atas tanah dan ada rumput-rumput kering. Saya baca komen, ramai yang teruja. Jehesh pergi, Jehesh pergi. Jadi selepas tu awak pergi ke arah mana? Yang ni best. Jom kita tengok. Okey, kat mana? Okey. Bang. Kat mana jumpa tu? Dekat sini lah, bang. Masa saya perlahan-lahan jalan slow, saya berdiri kat sini dan saya menghadap depan arah tu. Kat pokok tu? Dekat pokok tu. Saya terkejut bang, nampak satu sosok tubuh yang besar dan mencangkung pandang arah saya. Hati dia merah. Cuma waktu tu dia macam bunyi menggerau. Dia macam marah macam tu. Dia macam marah. Macam seolah-olah macam saya ni dah masuk ke dalam teritori dia dan dia nak saya keluar daripada sini. Dan saya tanya viewers dalam live ni, anda nampak tak? Anda nampak tak? Anda nampak tak? Orang cakap, tak nampak tapi dengar bunyi yang bergarau tu kan. Yang tu dengar. Oh, dia boleh dengar Dia dengar. Lepas tu bila saya cuba zoom, saya punya live tu hilang. Blackout. Benda tu hilang. Saya tertanya-tanya waktu tu, saya tertanya-tanya, dia macam mana? So, saya cuba jalan. Saya masuk ke dalam satu tempat ni. Saya masuk ke dalam ruang ataupun unit blok ni. Dan yang peliknya, saya nampak ada 2 biji kerusi, 1 kapet dan ruangan dia bersih daripada blok-blok yang lain. Masa saya masuk mula-mula kat sini, memang saya rasa ada satu yang pelik. Dalam banyak-banyak unit, banyak yang berlumpur, pasir kotor lah kan. Cuma di unit ni je, dia nampak bersih sikit. Okey, terima kasihlah Jehesh atas pengalaman yang dikongsikan tu. Terima kasih juga. Saya bagi balik. Terima kasih. Sesuatu yang pelik dan orang kata apa? Okey, terima kasih Shirin dan juga Aizal kerana bersama dengan Detail Malam Semalam. Kita di sini nak mengetahui
latar belakang kawasan ni. Tapi sebelum tu boleh ceritakan latar belakang ataupun dah berapa lama Haizal dan juga Shirin sudah menetap di kawasan ini? Okey, kami dah menetap di sini sejak tahun 2004. Kemudian tahun 2006 saya pindah ke Melaka sekejap. Lepas tu balik ke sini semula, pindah balik ke sini dan tinggal kat sini lah sampai sekarang. Jadi semasa menetap di sini, keadaan sekeliling ni agaknya macam mana? Adakah hutan belukar ataupun memang dah ada kawasan perumahan? Okey, waktu tu sini dah ada kawasan perumahan. Macam di atas ni kita ada sederet rumah teres yang sama bentuk macam yang di belakang ni. Jadi waktu tu saya rasa tak ada penghuni lagi. Dia masih dah under construction, masih dalam pembinaan. Semasa tahun 2008, kejadian tanah runtuh yang berlaku di sini, adakah kamu berdua masih menetap ataupun? Saya ada dekat sini. Saya ada dekat sini pada waktu kejadian. Tapi daripada rumah saya ke sini tu dalam lebih kurang 200-300 meter macam tu. Tak jauh. Tak jauh, dekat aja. Waktu itu kejadian awal pagi lah. Waktu orang tengah bersiap sedia nak sembahyang subuh kan. Jadi kita banyak yang tidak tahu apa yang berlaku. Boleh Abang Haizal ceritakan sedikit sebanyak tentang kejadian yang berlaku ketika itu? Boleh, insyaAllah. Okey, ketika itu waktu subuh kita tak dengar bunyi apa-apa pun. So waktu lepas kita bangun kita tak dengar bunyi siren. Siren ambulans, bomba semua datang kan. Dari situ bila saya keluar tengok diorang bergegas macam rasa panik. Jadi bermakna daripada atas tu sampai ke bawah habis semua. Dah sampai tutup jalan. Dah ranap lah. Dah ranap habis semua. Ada 4 buah rumah situ yang ranap. Baik, itu adalah kejadian pada tahun 2008. Kini setelah lebih daripada 10 tahun berlalu, apa perbezaan keadaan ketika ini? Sekarang kita dapat lihat pihak berkuasa dia dah baik pulih tanah ni. Dia dah tanam rumput, dia dah buat macam benteng batu, tempat pengaliran air yang lebih konsisten. Jadi nampak selamatlah. Daripada ketenangan tu, apabila ada kiri dan kanan bangunan yang telah ditinggalkan lama sehingga belukar naik penuh kan, ada tak kejadian misteri yang berlaku? Okey, pada waktu petang senja, okey, penduduk-penduduk sini pun ada pernah melihat satu orang tua di sini. Dia berjalan daripada longkang sini, dia terus masuk ke dalam. Lepas tu tak keluar-keluar. Dan berapa kali lah penduduk selalu jumpa. Itulah perbualan misteri daripada penduduk-penduduk yang saya dengar. Lelaki tua? Lelaki tua. Adakah kejadian tanah runtuh yang mengorbankan nyawa dan juga bangunan tinggal ini memberikan kesan yang agak misteri kepada penduduk setempat? Betul, saya sendiri berpendapat kejadian itu sedikit sebanyak mengaitkan dengan perkara-perkara misteri di kawasan inilah, sebab ia membabitkan kematian kan. Jadi kalau lelaki tua misteri itu, adakah ini adalah penunggu kepada bangunan tinggal ini? Itu Wallahualam lah. Tapi setahu saya kita dengar daripada penduduk-penduduk itu kemungkinan jugalah. Sama ada kita percaya atau tak percaya tu Wallahualam. Okey, terima kasih Shirin. Terima kasih Abang Haizal. Okey, terima kasih sama-sama. Sama-sama. Jumpa lagi. Ayu kat sana okey ke? Saya dekat belakang ni macam ada dengar sesuatu berjalan lah dekat tempat Ayu. Kenapa tu Ayu? Kenapa tu? Tak boleh kalau Pergi tempat Ayu je, Min. Okey, jap. Penampakan lelaki tua misteri di kalangan penduduk setempat serta pengalaman seram yang dialami oleh aktivis paranormal di lokasi ini sedikit sebanyak membuktikan bahawa bangunan tinggal ini berpenghuni. Sejauh mana cerita-cerita ini akan mempengaruhi siasatan yang bakal kita lakukan nanti? Yang pasti, saya tidak keseorangan. Ada tetamu yang tawarkan diri. Ayu dan Min. Ya, saya. Adakah Ayu bersedia? InsyaAllah saya sedia. Kita nak membuktikan bahawa adakah wujud makhluk-makhluk di lokasi ini. Okey? Boleh? Kita mulakan siasatan. Kita sediakan barang. Mari. Ayu? Ya. Alright. So, Ayu hati-hati Dekat kawasan ni, tangga ni memang bahaya. Dah tak ada tangga dah. Jadi apa-apa berlaku, jangan ke arah sini, ke arah depan.
Okey. Kita bergerak semua dekat belakang Okey. Sebab kat depan ni kita tak nampak apa pun. Boleh Ayu? Ayu cuba rasa dulu apa yang Ayu dengar, apa yang Ayu nampak. Remang tiba-tiba. Tenaga kat sini dah rasa lain sikit. Kalau ikutkan dekat sini ada pemujaan. Oh, okey. Dia orang buat pemujaan ni kat sini. Apa-apa nanti guna walkie-talkie communicate. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tahun 2008 tu, runtuhan bangunan yang berlaku. Tanah-tanah ni masuk dalam ni. Sekarang ni saya dah matikan lampu dan cuba merasai suasana yang sangat gelap. Okey. Kalau ikutkan daripada pendengaran, masih ada lagi kenderaan yang masih lalu lalang kerana tak jauh daripada jalan besar. Dah pukul berapa? Pukul 2. Pukul 2 pun ada juga motor yang lalu. Okey, hujan pada malam tadi menyebabkan guys, dalam CCTV nampak apa-apa ke? Tim, dalam CCTV nampak tak apa-apa dekat belakang saya tadi ni? Ada kelibat macam ada cahaya. Setakat ini Mari tengah duduk kat sini kan, and Ayu dah masuk tadi kat sana, and itulah pusing. Sebenarnya agak nervous juga. Ayu kat sana okey ke? Saya dekat belakang ni macam ada dengar sesuatu berjalan dekat tempat Ayu tu. Yeah, something like that, but okay. Okey, hati-hati Ayu Abang. Tak boleh lah. Kenapa tu Ayu? Kenapa tu? Tak boleh. Pergi tempat Ayu je, Mi. Okey, jap. Abang seru lah. Okey. Dia macam dia sana. Apa tu? Dia ke sana, lepas tu ke sana. Ada apa tu? Bila abang cakap tadi, dia Berjalan? Melintas? macam melintas. Apa yang Ayu nampak? Dia macam tak nampak apa, tapi dia macam melintas. Tapak kaki dekat sana. Masa dengar tak masa abang cakap ada sesuatu berjalan dekat Ya, belakang dia ni? ada dekat situ. Ada apa? Bila abang cakap, dia dekat situ. Dekat sini? Dekat sini. Tapi Ada apa? Saya nak cakap. Saya nak cakap. Dia tak ada. Kamera roll Roll. Dia tak ada dekat. Dia macam rasa macam bunyi tapak kaki kan. Tapi benda tu dia menghala kat sini. Menghala? Dia macam laju jadi. Dia laju sini. Daripada sini? Ah, Menghala ke sana? Macam mana? Bila abang cakap, tadi yang the first one abang cakap kat sana. Saya dengar macam ni. Macam tu. Okey. Okay. Lepas tu abang cakap lagi sekali, ada macam tak macam Lintasan? Ya, lintasan. Besar ke kecil? Tak besar sangat lah. Dia macam lampu tu, dia macam tu. Oh, iya ke? Okey Ayu. Apa yang Ayu rasa bila dah buat siasatan pada bangunan tinggal ni? Sebenarnya kalau ikut masuk tadi, sebenarnya memang agak gemuruh lah. Kalau dekat checkpoint Ayu yang pertama adalah bilik blok 3. So blok 3 tu mula-mula just okey. Tapi bila start Abang Azmi tegur, betul macam tu kan. Dia jadi macam benda tu ada. Dia macam, tapi dia tak macam ni lah. Dia macam kat luar macam ada flash macam tu. Ada flash ada flash macam tu. Lepas tu tempat Ayu duduk tu, makin lama Ayu duduk makin panas badan Ayu. Tu yang peliknya sebab dekat saya tak ada dengar bunyi apa-apa, tak ada nampak apa-apa. Cuma bersama dengan Ayu adalah bunyi tapak kaki tu. Itu sangat jelas. Adakah lokasi ini menakutkan? Bagi Ayu? Kalau Ayu seorang rasanya agak menakutkan Ayu lah. Sebab mungkin Ayu fresh yang baru masuk kan.
Sebab Ayu first time tu, so Ayu rasa menakutkan lah untuk Ayu. Cuma Ayu tak, tadi Ayu cuba kawal yang agak terkawal lah juga tadi, agak terkawal. Agak terkawal eh? Agak terkawal. Kalau suruh masuk sekarang lagi sekali nak? Tak boleh lah kot. Tak. Okey, Detik Lepas Malam, kita dah dapat merungkai beberapa kejadian yang mungkin menjadi persoalan. Lokasi bangunan tinggal boleh dikatakan berpenunggu. Check out.